Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zul Azhan bin Zulkifli dan nombor matrik saya 286289. Tajuk tugasan individu yang telah saya buat ialah Dasar Perumahan Negara, iaitu perumahan untuk golongan B40. Jadi pelaksanaan dasar ini bertujuan mengubah masa depan rakyat Malaysia dengan menyediakan kediaman perumahan yang selesa dan bersistematik. Selain itu, dasar ini bertujuan menghapuskan kawasan perumahan setinggan dan merapatkan silaturahim dalam kalangan masyarakat yang berbeza pendapatan, iaitu dari segi kelas T20, M40 dan B40. Untuk makluman, dasar ini telah dirangka secara terperinci dan dilaksanakan dalam tempoh di antara pada tahun 2018 hingga 2025. Tambahan pula, dasar ini berada di bawah pelaksanaan oleh Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dasar Perumahan Negara merupakan suatu pelan tindakan yang dirangka oleh kerajaan sebagai garis panduan dan hala tuju pembangunan perumahan kepada sektor awam dan swasta untuk perumahan rakyat. Ianya diwujudkan untuk memberikan peluang kepada golongan B40 untuk membeli sebuah rumah kediaman yang diimpikannya. Jadi dasar ni mempunyai 5 fasa pelaksanaan. Setiap aliran pelaksanaan fasa ini saling berkait rapat dengan setiap agenda oleh kerajaan untuk merealisasikan matlamat dan manfaat kepada semua pihak. Untuk fasa yang pertama adalah perumahan awal kemerdekaan. Kerajaan pada ketika ini fokus kepada penduduk di luar bandar. Jadi kerajaan menyediakan pembangunan di luar bandar dan kemudahan fasiliti seperti di kawasan pertanian dan pedalaman untuk menggalakkan perkembangan penduduk sekitar luar bandar supaya sumber ekonomi negara dapat dijana. Selain itu, program perumahan juga dilaksanakan oleh kerajaan dalam skala yang kecil dan kuantiti yang rendah. Untuk fasa yang kedua adalah dari segi perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selepas merdeka, tidak semua rakyat Malaysia mempunyai kemampuan untuk membeli sebuah rumah. Oleh itu, pelaksanaan satu program Housing Crash Program oleh Kementerian pada tahun 1997 telah meningkatkan bilangan unit rumah dengan kos rendah untuk dijual kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi, pembangunan perumahan juga telah mula diperkenalkan kerajaan yang dibina oleh swasta yang tertumpu untuk meringankan beban kerajaan. Fasa yang seterusnya adalah pelaksanaan perumahan berfokuskan pasaran. Pada ketika ini, pihak pemaju swasta mula mengambil alih tanggungjawab kerajaan sepenuhnya untuk menyediakan sebuah rumah kepada rakyat yang mempunyai pendapatan rendah. Hal ini bagi mengelakkan terjejasnya ekonomi negara kerana harga rumah semakin meningkat, ekoran harga pasaran yang meningkat. Selain itu, pada fasa ini juga kerajaan fokuskan kepada golongan M40 dan B40. Jadi pelaksanaan seterusnya adalah perumahan untuk setinggan. Jadi pada ketika ini adalah tahap kritikal di mana rakyat tidak mampu untuk membeli rumah, maka mereka mula menempatkan di sebuah kawasan membina rumah setinggan. Jadi ini adalah salah satu agenda kerajaan untuk menghapuskan kawasan perumahan setinggan dengan menyediakan perumahan seperti PPR, projek perumahan rakyat, Prima dan lain-lain. Jadi seterusnya perumahan mampu milik, iaitu menangani kos sara hidup semakin tinggi. Jadi ekoran itu kerajaan menyediakan perumahan yang cukup dan kualiti bermutu dengan keselesaan dan persekitaran yang kondusif. Jadi ini fokus pada semua rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan. Jadi kebaikan yang terdapat pada dasar ini adalah, yang pertama adalah menghapuskan kawasan perumahan setinggan, penyediaan perumahan yang berkualiti dan selaras, meningkatkan kuasa rakyat untuk membeli rumah keperluan asas. Manakala kelemahan pelaksanaan dasar perumahan adalah seperti industri perumahan tidak berinovasi, iaitu rumah yang semua pada ketika itu desain yang sama, tiada variasi. Yang kedua adalah kaedah penyampaian, iaitu urus jual beli perumahan tidak begitu cekap dan efisien, iaitu konsep beli dulu jual kemudian, dan boleh berlakunya risiko terbengkalai yang akan ditanggung oleh pembeli. Dan seterusnya adalah ketidakmampuan rakyat membeli rumah mengikut harga pasaran. Dan yang terakhir adalah
ketiadaan sistem bersepadu yang cekap dalam kalangan penawaran dan permintaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.